pada tempoh 45 minit tadi. Dan Azmin, ini seperti yang anda harapkan, mampukah Malaysia menambah lagi jaringan? Dan kita akan terus bersama dengan pengulas Astro Arena, Zainal Abidin Raub. Tojo Minoru dari Jepun telah menghadiahkan 2 kad kuning kepada pemain Malaysia Fadli Sas dan juga Mahali Jasuli, 2 orang pemain barisan pertahanan yang sekaligus akan meletakkan mereka lebih berhati-hati pada setiap tackle yang dilakukan. Sebelum ini Syarul Azwari dan juga Guru Sami menerima kad kuning dari pengadil Vietnam pada perlawanan yang pertama dengan pasukan Singapura. Kita masuk ke dalam padang ketika ini dengan sedikit gerak-geri badan ataupun body language yang sedikit berbeza. Masih belum nampak keyakinan 100% di kalangan pemain-pemain negara. Mungkin Razib selaku bekas pemain kebangsaan mempunyai solusi kepada masalah tersebut, Jip. Mungkin selepas kita mendahului Thailand 1-0, mungkin memberi kita sedikit kelebihan dan juga keyakinan. Walaupun tekanan itu tetap ada, tetapi mungkin agak berkurangan. Tetapi apapun, kita tidak boleh leka. Di separuh masa kedua ini, kita harus meneruskan memantaukan permainan kita. Dan saya rasa kita akan lihat nanti Thailand akan mengasak kita untuk mencari gol penyamaan. Fandi Osman yang telah melorongkan bola begitu cantik kepada Irfan Fazail, memulakan asakan pasukan negara. Hassan Sazli di sebelah kiri, Ong Kim Sui, pembantu yang memangnya kita harapkan pembantu yang setia, kerana dia juga saya lihat kadang-kadang lebih cergas, lebih fit daripada pemain-pemain yang ada ini. Tak ada pertukaran yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Selalunya dalam separuh masa yang kedua ini, untuk mendapatkan konsentrasi yang sama dengan separuh masa yang pertama memang susah. Ya, sebab separuh masa kedua kita dah agak keletihan. Dan juga kemungkinan corak permainan juga akan bertukar. Brunachai, Irfan, Badrul Bakhtiar bermain dengan hantaran-hantaran pendek dan kemudiannya terlalu cepat dari Irfan. Cuba mencari Syarul Azwari sebenarnya. Ardi ataupun jurulatih bagi pasukan Indonesia yang memerhatikan game ini dengan penuh minat, kerana inilah 2 lawan yang terkuat untuk kumpulan neraka ini. Saya suka tau terms tu. Syarul Azwari kembali semula kepada Irfan Fazail, juga terlalu cepat dia melakukan percubaan. Saya rasa beliau punya peluang untuk membawa bola itu ke dalam lebih jauh ke dalam kotak penalti, tetapi keputusan yang beliau ambil itu agak, saya rasa, terlalu cepat, yang menghilangkan peluang kita untuk menambah jaringan. Mungkin juga salah satunya dia tak begitu confident untuk membawa bola itu masuk ke dalam kotak penalti. Mungkin juga. Saya rasa beliau harus confident apabila mendapat situasi begitu, sebab di depan beliau mempunyai ruang. Beliau boleh bawa bola itu ke ruang. Dan apa-apa pun di dalam penalty box, bila di pressure, mungkin kita boleh mendapat penalti jika diasak begitu kuat oleh pasukan atau pemain Thailand. Nazmi Faiz Mansor, pemain yang berusia 17 tahun, produk dari SSBJ, masih lagi dikekalkan dalam kesebelasan utama ini. Apa pandangan anda tentang prestasinya di separuh masa yang pertama tadi, Jip? Saya cukup berpuas hati. Tidak menampakkan sedikit gugup ataupun nampak beliau confident cara beliau bermain. Yang ini kita harapkan, walaupun pemain muda seperti beliau dapat meneruskan prestasi yang baik di separuh masa kedua ini. Cantik dapat dipintas oleh Muslim, naik ke atas, bekas pemain penyerang sebelum ditukarkan menjadi centre back. Fandi juga cepat membantu Asarudin. Ini satu kombinasi yang baik sebenarnya di sebelah kiri yang dimiliki oleh Malaysia. Mahali berdepan
dengan salah seorang pemain yang cukup lincah untuk Thailand di separuh masa pertama, Adisak. Tapi pemain-pemain Malaysia sekadar memerhatikan saja, dan seterusnya Thailand mendapat sepakan penjuru. Ini dia Adisak, pemain yang agak tegap susuk tubuh badannya. Perebutan pertarungan bola udara jelas ketika ini dimiliki oleh pasukan Thailand, Jip. Ya, benar, terutama daripada pemain nombor 9, kapten mereka itu Ronachai. Dan kita juga harus berhati-hati kerana antara pendek yang dilakukan oleh pasukan Thailand begitu berkesan sekali masuk ke dalam kawasan kotak penalti kita. Berjaya dikeluarkan oleh barisan pertahanan Malaysia. Mahali terus naik ke atas, melepaskan kepada Badrul Bakhtiar. Counter attack dari Malaysia. Mahali masih lagi kekal di atas, tetapi siapa yang akan membantu? Fandi Osman. Kita harapkan kita tidak hilang cepat bola seperti itu. Pon Laut, pemain jersey nombor 13 yang berjaya menyekat gerakan dari Malaysia. Memang banyak sekali perubahan yang dapat kita perhatikan pada game pada petang ini berbanding dengan perlawanan ketika menentang Singapura tempoh hari. Badrul Bakhtiar, percubaan jarak jauh, muntah bola, siapa yang datang untuk membantu? Tidak ada siapa pun. Ya, satu cubaan yang baik daripada ketua pasukan negara tadi, cuba mencuri tumpuan dengan membuat cubaan dari jarak jauh. Walaupun bola itu muntah daripada tangkapan penjaga gol, tetapi tidak ada follow up dari seorang pun pemain kita. Mungkin terlalu jauh bola itu tersebut berada daripada pemain-pemain kita. Sepatutnya peluang-peluang sedemikianlah kita mahu lihat pemain-pemain seperti Irfan ataupun Syarul Azwari yang datang untuk melakukan follow up. Pukrit, tangkapannya muntah, tetapi dia agak bernasib baik kerana tidak ada pemain yang mengasak. Kecederaan pula yang dialami oleh Nazmi Faiz Mansor. Pemain ini bersama-sama dengan Harimau Muda B di Vietnam mendapat panggilan SOS dari Ong Kim Swee, dan kemudiannya dapat bersama dengan pasukan kebangsaan kita ketika ini. Kita lihat bagaimana rembatan yang cantik, teknik yang baik, ya, kerana benar, Badrul benar membongkokkan sikit badannya. Ya, benar, bola tidak jauh daripada pintu gol pasukan Thailand. Dan kita harapkan kecederaan yang dialami pemain kita ini tidak serius. Setakat ni beliau telah bermain dengan baik, membantu barisan serangan pasukan kita. Kalau dia terpaksa dikeluarkan, apakah Guru Sami akan dibawa masuk? Kita sudah kehilangan Gary Steven Robert, juga salah seorang defensive midfielder. Kita lihat bagaimana Adisak tadi yang cepat mencuri bola tersebut daripada kaki Nazmi tadi. Ini yang sebenarnya pemain-pemain kita harus atasi, kedekaan ketika bola berada di kaki. Kadang-kadang terlalu lama bola tersebut hingga menyebabkan dicuri oleh pemain lawan. Dan kita harus tahu macam mana nak protect bola itu apabila bola berada di kaki walaupun dalam keadaan tertekan. Bahaya untuk Malaysia. Lagi percubaan jarak jauh, tapi Asarudin jaya menampan. Syarul Azwari, serangan turning yang baik. Di sebelah kanannya adalah Wan Zarul Nizam. Dia pula terjatuh. Sayang sekali peluang yang baik untuk melakukan gerakan solo. Dalam pada itu Guru Sami Guru Sami bersiap sedia untuk dibawa masuk bagi menggantikan pemain muda negara Nazmi Faiz. Fadli, bahaya untuk pasukan Malaysia. Satu tonjolan saja yang dilakukan. Kita harus berhati-hati dengan serangan ini, Zainal, kerana jauh di dalam kotak penalti yang mana memungkinkan Thailand menyamakan kedudukan. Bunga-bunga tu dah nampak, Jip. Ya, kita harus lebih fokus dan lebih menumpukan terutama di dalam kawasan petak penalti ini. Thailand jelas sekali mengambil kesempatan dengan kekurangan seorang pemain skuad negara kerana Nazmi Faiz yang dirawat, tapi Krokrit terlepas peluang. Guru Sami sudah masuk semula ataupun sudah masuk bagi menggantikan Nazmi Faiz Mansor. Kalau panjang umur, kalau ada rezeki, 4 SEA Games dia boleh beraksi dengan pasukan Malaysia ini.
Body contact ke atas Irfan Fadail. Malaysia bertahan ketika ini. Ini satu game plan yang agak bahaya sebenarnya kepada Malaysia, kerana kalau kerap bertahan, Thailand akan mencari ruang dan juga peluang. Kita tak boleh membiarkan Thailand menguasai perlawanan di separuh masa kedua ini. Walaupun mereka mengasak, kita cuba mengimbangi permainan supaya peluang-peluang kita juga dapat menjejaskan permainan pasukan Thailand. Thailand akan bergerak dari bawah. Pengesahan pertukaran pemain yang pertama dari pasukan Malaysia. Wan Zaro Nizam alias kecil yang tidak begitu berfungsi di separuh masa yang pertama. Kita harapkan bahawa dia akan mengubah corak permainannya di separuh masa yang kedua ini. Mahali diasak lagi, dibantu oleh Wan Zaro Nizam. Dia mendapat caps dengan skuad senior yang pertama ketika bermain di Canberra tempoh hari. Fandi turun ke bawah untuk membantu Asharuddin masuk ke tengah. Fandi ditarik. Lagi kecederaan untuk pemain Malaysia bahagian Bukulali. Corak begini agak berbahaya untuk kita, Jip. Ya, benar. Fandi tadi, kita harapkan kecederaan ini tidak menjejaskan beliau. Dan kita lihat secara bertahan, kita bermain dengan baik setakat ini, membantu rakan-rakan satu sama lain bagi memastikan pintu gol kita tidak dibolosi. Ya. Dalam pada itu Thailand juga membuat pertukaran ketika ini, kerana yang masuk di sinilah main jersey nombor 14 Natarit untuk menggantikan Pon Laut. Kesalahan dilakukan oleh Fandi tadi yang memberikan sepakan percuma kepada Thailand. Natarit ialah pemain yang berasing untuk klub Bactero Sasana, berusia 23 tahun. SEA Games yang terakhir, Izzat Faris membuat warming up. Pemain ini mengalami keracunan makanan tempoh hari sebelum menentang pasukan Singapura. Cantik dikeluarkan oleh Muslim, tetapi masih lagi Thailand yang menguasai permainan sejak bermulanya separuh masa yang kedua ini. Mereka mengasak dari bawah, kemudiannya menggunakan bahagian sebelah tepi. 1-0 belum kukuh sebenarnya kepada pasukan Malaysia. Ronachai akan mencari ruang untuk melepaskan rembatan. Offside kali yang pertama. Bahaya pergerakan ini walaupun offside, Danal. Kita harus berhati-hati, terutama larian-larian daripada blindside oleh pemain-pemain Thailand, yang mana mereka kerap bergerak yang boleh mengelirukan barisan pertahanan kita. Saya bersetuju dengan pandangan yang mengatakan bahawa kita memang memerlukan thinking players lebih ramai lagi dalam pasukan ini. Karul Fahmi Cik Mat. Selain pada itu juga, keputusan dibuat juga mesti tepat. Terutama decision making itu begitu cepat. Berapa saat saja kita perlu membuat keputusan. Keputusan salah bermakna kita hilang bola. Syarul Azwari masih lagi kekurangan support di bahagian atas. Guru Sami, dia ada kad kuning, jangan lupa, daripada perlawanan yang pertama tempoh hari. Badul juga terpaksa turun ke bawah. Begitu juga dengan Irfan Fadail. Malaysia bertahan. Lihat Guru Sami mengasari pemain yang baru masuk, Natarit Tamarosopon namanya, pemain gantian yang masuk untuk menggantikan Pon Laut Donjui.